Berita Tengah Hari edisi Jumaat, saya Hazel Desmond. Kerajaan bersetuju memberikan tol percuma kepada pengguna lebuh raya selama 2 hari bermula esok sempena cuti sambutan Deepavali. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pelaksanaan tol percuma itu bermula 12:01 tengah malam ini hingga Ahad berakhir 11:59 malam. Menerusi satu kenyataan, pengecualian tol akan diberikan kepada semua jenis kelas kenderaan kecuali di Plaza Tol di Sempadan Negara iaitu Plaza Tol Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang, Johor. Inisiatif dilaksana bagi meraikan semua rakyat terutama masyarakat kaum India beragama Hindu yang menyambut perayaan Deepavali. Ia juga selari dengan hasrat kerajaan perpaduan dalam membantu meringankan beban rakyat merentasi kepelbagaian agama, kaum dan kepercayaan. Pemilihan tarikh ini juga bertujuan bagi mengelakkan penumpuan trafik pada hari perjalanan pulang ke kampung dan kembali semula ke bandar. Anggaran jumlah trafik dalam masa 2 hari tersebut adalah sebanyak 11.8 juta kenderaan. Malaysia sekali lagi melakar kejayaan selepas menang di Mahkamah Perancis dalam kes tuntutan kumpulan Sulu sekaligus mematikan gerakan mereka untuk merampas aset diplomatik kerajaan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata Mahkamah Paris telah membatalkan perintah gadai janji berkanun oleh penuntut warga Filipina terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris. Mahkamah sama juga merekodkan penarikan balik pihak penuntut Filipina bagi prosiding rampasan aset terhadap bangunan diplomatik sama. Pada minggu ini iaitu 6 November 2023, Mahkamah Perancis telah membatalkan perintah bagi gadai janji berkanun Order Authorizing a Statutory Mortgage yang dibuat terhadap bangunan diplomatik Malaysia di Paris oleh penuntut warga negara Filipina. Kedua-dua keputusan membebaskan negara daripada cubaan tidak sah warga Filipina tersebut untuk merampas aset Malaysia di Perancis. Datuk Seri Azalina kini berada di London untuk berjumpa dengan Peguam Lantikan Malaysia bagi tuntutan Sulu fasa ketiga oleh pihak yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Ini juga usaha menyangkal taktik dan hujahan mereka secara komprehensif. Dalam perkembangan sama, penimbang tara Sepanyol Dr. Gonzalo Stempa akan dibicarakan 11 Disember ini atas 2 kes jenayah berkaitan Final Award kepada kumpulan Sulu. Datuk Seri Azalina berkata siasatan dan tuduhan dikeluarkan Mahkamah Madrid. Beliau akan dikenakan hukuman penjara dan denda oleh mahkamah berkenaan jika didapati bersalah. Tarikh ditetapkan berikutan permohonan agresif dan berterusan kerajaan Malaysia dan Stempa berdepan tuntutan jenayah bukannya sivil. Ini kerana mahkamah yang melantiknya sebagai penimbang tara adalah mahkamah sama yang menarik pelantikannya. Namun beliau masih meneruskan pendengaran kes timbang tara antarabangsa dan melompat ke negara lain untuk melaksanakan keputusan itu. Datuk Seri Azalina turut maklumkan kerajaan Malaysia akan menghadiri prosiding itu kerana merupakan pengadu. Tiada pengenaan fee bagi Akta Profession Guaman Syari'i Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 Akta 814 bermula tahun hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar berkata ini kerana kajian lanjut penetapan fee itu masih berjalan dan belum ada keputusan dibuat. Beliau berkata keputusan itu juga mengambil kira kebajikan peguam syari'i. Ujarnya pindaan tersebut akan disiarkan dalam warta dan dikuatkuasakan dalam masa terdekat. Akta 814 memperuntukkan fee dan charge boleh dikenakan ke atas peguam syari'i. Ia termasuk yuran tahunan dan levy di bawah Seksyen 47 Akta 814 yang kena dibayar kepada Badan Peguam Syari'i dan beberapa fee lain di bawah Seksyen 23, 24, 29 dan 31 Akta 814 yang kena dibayar kepada Ketua Pendaftar.
Perkembangan banjir dua negeri, jumlah penduduk terjejas di Perak dilaporkan terus meningkat manakala keadaan di Selangor beransur pulih pagi ini. Di Perak, jumlah penduduk terjejas meningkat dengan 507 orang daripada 155 keluarga ditempatkan di 5 PPS berbanding 470 orang daripada 145 keluarga malam tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan di hilir Perak, 165 orang berlindung di PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak, 144 di PPS Dewan Majlis Perbandaran Teluk Intan dan 44 orang di PPS Dewan Serbaguna Cikus. Di Krian, 97 orang ditempatkan di PPS SK Cangkat Lobak dan 57 orang di PPS SK Alor Pongsu. Sementara itu, di Selangor, jumlah penduduk berlindung di PPS berkurang kepada 697 orang berbanding 702 malam tadi. 10 PPS sedang beroperasi di negeri itu membabitkan 5 di Sepang, 2 di Hulu Langat dan 3 di Kuala Langat. Kerajaan Johor merangka beberapa pelan tindakan serta langkah mitigasi terperinci bagi menghadapi kemungkinan banjir susulan monsun Timur Laut. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi mengarahkan setiap aset, logistik dan sistem amaran awal banjir bencana diperiksa agar dapat berfungsi dengan baik. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran 3 hari sebelum hujan lebat berterusan di daerah masing-masing bagi membolehkan setiap pegawai daerah mengadakan mesyuarat penyelarasan bencana dalam tempoh 24 jam selepas mendapat amaran. Selain itu, program gotong royong membersihkan saliran, longkang dan parit di setiap daerah kampung-kampung terutamanya di kawasan berisiko banjir perlu dilakukan. Beliau sebelum itu mempengerusikan mesyuarat penyelarasan persediaan menghadapi MTL dan pencemaran sungai di Johor. Sebanyak 874 kawasan berisiko banjir dikenal pasti di negeri Johor. Sementara itu, penduduk terjejas banjir diingatkan sentiasa mematuhi garis panduan kesihatan bagi mengelak penyakit berjangkit. Pakar Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Awam Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM berkata, mangsa banjir juga perlu peka dan menjaga kebersihan makanan dan minuman. Antara penyakit berjangkit yang boleh dihadapi ketika banjir adalah demam kepialu, keracunan makanan, kolera, taun, hepatitis A yang mana setiap penyakit memberi gejala dan komplikasi berbeza. Memanglah kalau apabila musibah melanda tu semua orang akan rasa stres dan juga rasa murunglah sebenarnya. Jadi apabila dipindahkan di pusat di PPS ataupun pusat pembinaan sementara, apabila anda stres, sila share stres anda ataupun share kerunsingan anda kepada orang yang dipercayai. Okey, dan sekiranya sehingga katalah rasa sangat runsing sehingga tak boleh tidur apa semua, perlu maklumkan kepada orang yang in charge PPS kerana ada setengah simptom tu perlu mendapatkan rawatan sewajarnya. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Tular di media sosial kononnya vaksin ISR akan diberi secara paksa kepada rakyat Malaysia Sabtu ini. Si penghantar mendakwa ia adalah racun pembunuh dicipta Yahudi. Biar betul, hasil semakan pasukan Biar Betul mendapati dakwaan tersebut adalah palsu. Menurut Kementerian Kesihatan, tiada arahan dikeluarkan berkaitan perkara itu. Malah vaksin ISR itu sebenarnya tidak wujud. Orang ramai dinasihat tidak menyebar maklumat tidak sahih. Penyebaran perkara seumpama boleh menimbulkan kekeliruan dan mencetuskan kegusaran. Henti penyebaran berita palsu atau anda bakal didakwa. Segera lapor maklumat palsu atau dakwaan fitnah kepada SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bakal menyediakan lebih banyak bantuan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berminat menyenaraikan perniagaan mereka di Bursa Malaysia tahun hadapan. Menterinya, Dato' Iwan Benedict berkata, langkah itu bagi meringankan beban PMKS yang berdaftar dengan SME Corp Malaysia.
banyak syarikat di bursa saham itu juga bermula daripada syarikat kecil ataupun syarikat sederhana. Maka pentingnya untuk kerajaan, untuk kementerian dan untuk SME Corp Malaysia dan juga agensi-agensi lain untuk membangunkan PMKS ini supaya mereka boleh graduate daripada kategori PMKS itu kepada syarikat besar yang tersenarai dalam PMKS supaya sumbangan mereka kepada ekonomi negara kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Penutup Apresiasi Program Rintis Pemangkin PMKS skor 5 bintang anjuran SME Corp. Lembaga Pertubuhan Peladang LPPP Perlis komited memperluaskan program jualan agro madani di seluruh negeri itu. Ia selepas sasaran 8 program jualan melibatkan 6 pertubuhan peladang kawasan berjaya dicapai. Menurut pengarah LPP Negeri Roshidah Ahmad, setakat ini program tersebut melibatkan penyertaan lebih 70 usahawan dengan nilai jualan mencecah RM222,572. Program juga memberi manfaat kepada lebih 10,000 ahli pertubuhan peladang kawasan mendapatkan bekalan agro makanan pada harga berpatutan. Sambutan diterima juga sangat menggalakkan kerana harga barangan yang dijual 10% hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Beliau berkata demikian ketika meninjau pelaksanaan program Madani di pertubuhan peladang kawasan Payah. 60 peserta daripada keluarga kurang berkemampuan di Bandar Baharu Kedah berjaya memperoleh lesen kelas B2. Ia hasil inisiatif di bawah program My Lesen B2 oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Peserta menerima lesen masing-masing yang diserahkan pengarah JPJ Kedah Aman Shah Hashim pada majlis di Serdang Lakeview Resort Serdang Bandar Baharu. Hadir bersama bekas Adun Bandar Baharu Datuk Nur Sabrina Muhammad Nur. Dalam ucapannya, Aman Shah berkata program My Lesen B2 membolehkan orang awam khususnya golongan miskin tegar dan miskin dalam kluster B40 mendapatkan lesen memandu kelas B2. Program ini juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat atas kepentingan mengutamakan keselamatan jalan raya dan mematuhi ketetapan peraturan dan undang-undang. Katanya, JPJ Kedah akan sentiasa komited melaksanakan program meningkatkan kesedaran terhadap keselamatan semasa berada di jalan raya. Perkembangan sukan, Sabah FC meraih kemenangan bergaya 4-1 dalam saingan kumpulan H Piala AFC menewaskan klub dari Vietnam Hai Phong FC di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam tadi. Kemenangan yang diraih Sabah FC itu juga membolehkan skuad bimbingan Dato' Ong Kim Swee merempas kedudukan pendahulu kumpulan H selepas 4 perlawanan berlangsung. Terdahulu dalam saingan tersebut, Sabah FC berjaya memanfaatkan aksi di laman sendiri dengan sebaiknya. Gol awal Sabah FC hadir menerusi Daniel Ting pada minit ke-19 sebelum Darren Lock meletakkan tuan rumah mendahului 2-0 pada minit ke-33. Sabah terus mendominasi permainan pada aksi babak kedua apabila pemain pertahanan Gabriel Perez menjaringkan gol pada minit ke-70. Bagaimanapun, kelonggaran benteng pertahanan Sabah akhirnya membuka ruang kepada lawan untuk meledak gol tunggal menerusi pemainnya Yuri Marmut pada minit ke-85. 2 minit sebelum tamat perlawanan, pemain Jeffrey Chew melengkapkan jaringan kemenangan 4-1 Sabah FC. Berita tengah hari edisi Jumaat berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.